Salam sejahtera kepada Encik Ravi dan rakan-rakan sekalian. Saya, Chung Shiying, akan membentangkan tentang tugasan 2 persembahan saya dalam ILMK 3093, Teori Etika Moral. Sebelum itu, marilah kita melihatkan soalan tugasan tersebut. Yang pertama yaitu kumpulkan maklumat dan data berkenaan isu gelandangan di Malaysia. Perincikan punca wujudnya golongan gelandangan di Malaysia dan menjelaskan penyelesaian bagi isu gelandangan di Malaysia dengan menggunakan teori yang dipilih. Sekarang, marilah kita melihatkan kepada isu gelandangan di Malaysia. Gelandangan merujuk kepada individu yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap serta menjalani kehidupan di ruang awam seperti kaki lima, stesen pengangkutan, atau bangunan tebian. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat 2005, gelandangan juga bermaksud kepada orang yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya yang tidak tetap. Golongan gelandangan terdiri kepada 4 jenis, antaranya merupakan gelandangan kronik, yang merupakan golongan yang mengalami kehilangan tempat tinggal dalam tempoh masa yang panjang. Ia juga merupakan golongan yang paling umum dan kebanyakan daripada warga emas dan pesakit. Seterusnya merupakan gelandangan tradisional. Golongan tersebut tinggal di pusat perlindungan sementara untuk tempoh masa yang singkat. Golongan tersebut lebih cenderung kepada golongan muda yang kehilangan pekerjaan akibat bencana atau kehidupan yang tanpa diduga. Yang ketiga merupakan gelandangan episodik. Ia merupakan golongan yang mengalami lebih daripada satu episod kehilangan tempat tinggal. Golongan tersebut lebih cenderung kepada golongan muda dengan masalah kesihatan fizikal dan mental, penyalahgunaan dana, dan pengangguran. Golongan gelandangan yang terakhir merupakan gelandangan tersembunyi, merupakan golongan yang tidak dilaporkan dalam statistik rasmi dan tidak menerima bantuan sosial. Golongan tersebut bergantung kepada rakan, saudara mara, atau masyarakat sekeliling kerana tiada tempat tinggal atau pekerjaan tetap. Bagi statistik isu gelandangan di Malaysia, jumlah gelandangan di Malaysia meningkat ketara berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2000 hingga 2009, purata 1,300 orang gelandangan ditahan setiap tahun oleh pegawai kebajikan sosial. Pada tahun 2015 hingga 2019 pula, sebanyak 14,863 kes orang papa diselamatkan dalam pelbagai operasi. Antaranya ada 11,807 kes, iaitu 79% merupakan warga negara Malaysia dan 3,056 kes, iaitu 21% merupakan warga negara asing. Sekarang, marilah kita melihatkan kepada punca kewujudan golongan gelandangan di Malaysia. Antaranya merupakan kegagalan tanggungjawab moral dan sosial, ketidaksamarataan struktur sosial dan ekonomi, kepentingan kolektif, mengatasi individu lemah, dan kekurangan empati dan nilai kemanusiaan. Bagi punca yang pertama, iaitu kegagalan tanggungjawab moral dan sosial, berdasarkan etika deontologi yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant telah menekankan kepada tanggungjawab moral tanpa bergantung pada hasil. Kegagalan kerajaan dan masyarakat melaksanakan tanggungjawab sosial dalam aspek perumahan, pekerjaan dan kesihatan mental. Contohnya, pihak kerajaan lebih fokus kepada projek mewah berbanding dengan rumah kos rendah. Selain itu, ketidaksamarataan struktur sosial dan ekonomi juga merupakan punca yang menyebabkan isu gelandangan di Malaysia.
Berdasarkan etika keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls telah menekankan kepada kesamarataan peluang dan keadilan sosial. Namun, ketidaksamaan ekonomi dan akses perumahan akan menyebabkan golongan miskin terpinggir. Sebagai contoh, migrasi ke bandar tanpa pekerjaan tetap akan menyebabkan gelandangan. Seterusnya merupakan kepentingan kolektif yang mengatasi individu lemah. Berdasarkan etika teleologi atau utilitarianism yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menilai tindakan berdasarkan manfaat kepada majoriti. Masyarakat kini lebih fokus kepada kemajuan ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan minoriti. Contohnya, pembangunan bandar menaikkan harga sewa akan menyebabkan rakyat miskin menghilangkan tempat tinggalnya. Punca yang terakhir yaitu kekurangan empati dan nilai kemanusiaan. Berdasarkan etika kebajikan, care ethic yang diperkenalkan oleh Neil Northings menekankan empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Namun, kekurangan empati dan prejudice terhadap gelandangan menunjukkan krisis moral masyarakat. Sebagai contoh, pertubuhan bukan kerajaan seperti Kecara Soup Kitchen menunjukkan nilai etika kebajikan. Sekarang saya akan membentangkan tentang penyelesaian isu gelandangan di Malaysia berasaskan teori. Antaranya merupakan etika deontologi yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant, etika keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls, etika teleologi atau utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Bentham dan Mill, dan etika kebajikan yang diperkenalkan oleh Neil Northings. Penyelesaian yang pertama yaitu etika deontologi yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Etika tersebut menunaikan tanggungjawab moral dan sosial terhadap golongan rentan tanpa mengira hasil. Dengan itu, pihak kerajaan perlu melaksanakan dasar perumahan mampu milik dan peluang pekerjaan yang stabil. Masyarakat perlu digalakkan untuk mengamalkan nilai prihatin dan tanggungjawab moral, bukan sikap acuh tak acuh. Contohnya, program bantuan kerja dan pusat transit gelandangan perlu diperluaskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selainnya, etika keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls juga diamalkan untuk menyelesaikan isu gelandangan di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana etika tersebut dapat menegakkan kesamarataan peluang dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi dan perumahan. Dengan itu, pihak kerajaan perlulah melaksanakan dasar pengagihan sumber yang adil agar golongan lemah turut mendapat manfaat. Pihak kerajaan juga perlulah menggalakkan program pendidikan dan latihan kemahiran bagi meningkatkan taraf hidup gelandangan. Sebagai contoh, skim perumahan prihatin dan rumah mesra rakyat dapat membantu kumpulan miskin bandar. Bagi penyelesaian yang ketiga, etika teleologi atau utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Bentham dan Mill perlu diamalkan untuk menyelesaikan isu gelandangan di Malaysia kerana ia dapat mengimbangkan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Ia juga dapat memastikan projek pembangunan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, bukan hanya majoriti. Pihak kerajaan juga perlulah menggalakkan
Dasar ekonomi beretika yang mempertimbangkan kebajikan golongan terpinggir. Contohnya, kuota rumah kos rendah dalam pembangunan komersial di bandar utama. Penyelesaian yang terakhir iaitu etika kebajikan, care ethics yang diperkenalkan oleh Neo-Nordics. Etika tersebut dapat memupuk empati, kasih sayang, dan rasa tanggungjawab terhadap kelandangan. Dengan itu, masyarakat perlu melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan NGO, dan juga program komuniti menyeluruh perlu diwujudkan seperti pusat sokongan psikologi, makanan, dan latihan kerja. Contohnya, NGO seperti Kecara Soup Kitchen dan Pusat Transit Gelandangan yang mengamal nilai empati. Secara keseluruhannya, kewujudan gelandangan di Malaysia bukan semata-mata berpunca daripada kemiskinan material, tetapi juga daripada kelemahan moral dan ketidakseimbangan etika sosial. Dari perspektif teori etika, isu ini menggambarkan kegagalan masyarakat dan kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawab moral yang dalam dalam etika deontologi, mengabaikan keadilan sosial yang diperkenalkan oleh Rawls, menumpukan kepada manfaat majoriti tanpa empati berdasarkan etika utilitarianisme, serta kekurangan nilai kasih sayang dan kepedulian, yaitu care ethics. Oleh itu, penyelesaian perlu menekankan gabungan pendekatan beretika yang melibatkan dasar kerajaan, peranan masyarakat, dan nilai kemanusiaan agar setiap individu berpeluang hidup dan dengan bermaruah, seimbang, dan sejahtera. Berikut merupakan rujukan tugasan saya, dan sekian terima kasih.